Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam kepada panel-panel kita pada malam ni. Apa khabar ya semua? Alhamdulillah sihat Cik Guru. Okey. Seperti yang kita maklumkan, pada malam ni kita akan membincangkanlah sedikit tajuk mengenai kepentingan kemahiran berfikir bagi seorang pelajar dalam suasana pandemik COVID-19 ni. Sebelum kita berkongsi dan buat sedikit pembincangan tentang malam ni, saya nak perkenalkan diri saya dululah. Saya sebagai moderator pada malam ni adalah Nurul Husna binti Muhammad Marzuki, dan saya akan perkenalkan dua lagi panel kita pada malam ni, iaitu panel yang pertama adalah Cik Nur Syafiqah Atira binti Ismail, dan panel yang kedua adalah Cik Nurul Syahira binti Abdullah. Boleh ke kita teruskan? Boleh. Seperti mana yang kita tahu, COVID-19 ni dah lama kan, dah lama kita hadapi, dah 2 tahun dah berlalu. Dan sekarang kita akan bincangkanlah sedikit tentang kepentingan kemahiran berfikir untuk pelajar lah dalam COVID-19 ni. Dah bersedia ke semua? Dah. Untuk persoalan yang pertama, saya nak tanya terlebih dahululah kepada panel kita. Yang pertama adalah panel Syafiqah. Pada pandangan Syafiqah lah kan, adakah pelajar akan ketinggalan zaman kerana musim pandemik ini boleh dikatakan satu faktor yang menjejaskan ekonomi, sosial dan politik negara kita ni? Apa pandangan Cik Syafiqah? Terima kasih pada moderator kita, iaitu Cik Nur Husna. Berkaitan dengan pelajar akan ketinggalan zaman seni pada musim COVID ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan pandangan saya itulah, iaitu tidak ketinggalan zaman lah daripada segi ini. Kerana pada pandangan saya bahawa pelajar boleh mendapat manfaat daripada proses pembelajaran abad ke-21 ini. Hal ini kerana norma baharu menuntut komitmen pelajar untuk mengadaptasi kaedah baharu pembelajaran selaras dengan perkembangan teknologi semasa. Ketersediaan teknologi yang telah berjaya menggabungkan pembelajaran secara teks, audio, video dan multimedia. Banyak saluran yang telah dibangunkan untuk menghubungkan pelajar dengan pensyarah dalam talian. Contohnya seperti Google Classroom, Microsoft Teams, YouTube, Zoom, Meeting and Webex. Pembelajaran era pandemik ni boleh dianggap sebagai satu kaedah untuk melahirkan generasi yang kreatif dan inovatif. Hal ini adalah selaras dengan penekanan terhadap konsep pembelajaran sepanjang hayat. Pada masa yang sama, kecekapan dalam menggunakan teknologi juga amat pentinglah dalam mempersiapkan pelajar-pelajar untuk mendepani cabaran arus revolusi industri 4.0. Ia secara tidak langsung dapat meningkatkan kebolehpasaran pelajar seiring dengan keperluan industri semasa. Seterusnya, dapat disimpulkan bahawa pelaksanaan norma baharu yang wujud ni pada era pandemik ini seharusnya menjadi usaha bersamalah masyarakat luar dan pelajar. Dan pelajar dengan pensyarah perlu berganding bahu supaya kedua-duanya benar-benar mendapat manfaat daripada pengajaran dan pembelajaran secara atas talian. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Atau perkongsian yang bermakna lah untuk kita semua. Apa yang saya dapat rumuskan adalah tentang apa yang panel kita cakap tadi tentang persediaan teknologi kan. Sekarang ni zaman Z kan. Kiranya semua
manusia tak kiralah pelajar ataupun pekerja, mereka akan 100% akan menggunakan teknologi seperti laptop, telefon pintar apa semua kan. Jadi ia amat pentinglah kepada semua, terutama sekali bagi pelajar lah, kerana kita dah tahu dah 2 tahun kita dah belajar secara online kan. Dan semua tu memerlukan pengetahuan dan pengalaman yang luas lah tentang semua ni kan. Okay. Selain tu juga panel kita cakap tadi, kita dapat meningkatkan industri pasaran lah, macam contoh apabila seorang pelajar tu dah grad apa semua kan. Jadi kalau mereka nak bekerja, jadi mereka tidak akan rasa kekok lah menggunakan teknologi-teknologi ni seperti yang sekarang lah ni kan. Okey. Untuk soalan yang kedua pula, untuk pembincangan kita yang lebih lanjut, saya nak tanya pula lah kepada cik panel kita yang kedua, itu Cik Syahira. Apakah pendapat panel berkaitan pembelajaran pada suasana pandemik COVID-19 ni, dan apakah kepentingan kemahiran berfikir bagi pelajar dalam suasana pandemik COVID-19 ni? Silakan. Baiklah, terima kasih. Kita ucapkan kepada Cik Moderator kita, Cik Nurul Husna binti Muhammad Marzuki. Menjawab kepada persoalan sebentar tadi, apakah pendapat berkaitan pembelajaran pada suasana pandemik COVID-19 dan kepentingan dan kepentingan kemahiran berfikir di dalam kalangan pelajar pada suasana pandemik 19. Baiklah, seperti yang kita tahu, pandemik COVID-19 telah memberikan kejutan kepada banyak sekolah dan sistem pendidikan di seluruh dunia, dan serta memberi kesan terhadap peluang pendidikan bagi kebanyakan pelajar. Pandemik ini telah menyebabkan mereka kehilangan pengetahuan, kemahiran dan kandungan pelajaran yang telah dipelajari sebelum ini. Seterusnya, kepentingan kemahiran berfikir bagi pelajar dalam suasana pandemik COVID-19 adalah dapat meningkatkan keupayaan dalam membantu pelajar pulih daripada kerugian pembelajaran dan trauma yang dialami ketika pandemik, dan juga membina ketahanan pelajar, guru dan sistem sekolah untuk mengatasi gangguan masa depan. Itu saja daripada saya. Kita serahkan semula kepada moderator. Terima kasih. Pencerahan yang baiklah untuk kita kan. Apa yang saya dapat tadi, Cik Moderator cakap, kita apabila belajar, kita dapat meningkatkan keupayaan untuk pulih daripada trauma, dan seperti mana yang kita tahulah kan, apabila COVID-19 ni melanda negara, tak kiralah di dunia, di Malaysia ataupun di seluruh dunia, memang semua terkesan dan terjejas kan akibat tu. Dan seperti yang saya cakap, sekarang ni dah banyak perkongsian yang boleh dibuat di laman sosial apa semua kan, untuk meningkatkan lagi tahap pendidikan ataupun pengetahuan daripada pelajar-pelajar semua. So seterusnya saya nak tanya lagi satu soalan, boleh ke? Yang ni saya nak bagi kepada Cik panel Syahira lah. Apa pendapat Cik tentang pembelajaran COVID-19 pula dah. Kita kan dah tahun 2022 kan. So kerajaan dah longgarkan apa semua, dan insya-Allah nanti kita akan belajar face to face kan. Apa pandangan dan pendapat Cik Syahira sikit? Terima kasih kepada soalan yang diajukan sebentar tadi.
Pada pendapat saya, pelajar diberi peluang kedua dalam belajar, semula dan akan memperbaiki semula sistem pembelajaran dengan baik. Itu saja daripada saya. Okey. Jadinya macam yang panel kita Syahira cakap tadi, pelajar diberi peluang kedua kan, dan semoga kita punya sistem pembelajaran ni dapat diteruskan lagi seperti sedia kala lah, sebab kalau kita tahu banyak pembelajaran ataupun pengajaran sudah terbantut kan, tambah-tambah lagi di kawasan pedalaman lah terutama sekali, sebab satu line tak ada kan, yang kedua mungkin dari segi keuangan ibu bapa nak belikan kemudahan seperti telefon pintar ataupun sebagainya, kerana kelas kalau nak mulakan kelas kita perlu menggunakan semua perkara tu kan. Okey, jadi rumusan sekali. Okey, pada akhir sekali saya nak rumuskan baliklah apa yang kita dah bincangkan semua dari tadi. Okey, yang pertama adalah panel pertama kita Cik Syafiqah tentang persediaan teknologi kan. Kiranya ia dapat membantu kita lah untuk menjalankan ataupun terus maju ke hadapan lah daripada untuk cara berfikir pelajar kan. Okay, selain tu juga kita dapat dengar perkongsian daripada panel yang kedua, iaitu kita dapat meningkatkan keupayaan untuk pulih dari panik pula, apa orang panggil? Pandemik. Untuk pulih daripada pandemik ni kan. Belajar walaupun susah, tapi kita cuba usahakan lagi kan. Dan yang terakhir tadi, kita diberi peluang yang kedua lah untuk belajar dan sama-samalah kita belajar dengan baik kan. Dan itu sahaja kot untuk perkongsian kita pada malam ni. Okay. Ada apa-apa nak tambah lagi ke panel sekalian? Rasanya tak ada. Okay, kalau macam tu itu sajalah kan. Okay, itu saja saya rasa perbincangan kita pada malam ni. Okay, apa-apa pun semoga COVID-19 ni terus kita dapat elakkan, kita dapat banteras lah, sebab bukan hanya dari segi pembelajaran sahaja kan, malah dari segi ekonomi negara pun sudah jatuh apa semua kan. So haraplah yang baik-baik saja. Okay, itu saja daripada saya malam ni. Okay, terima kasih kerana sudi hadir ataupun sudi berkongsi sedikit pengalaman tentang perbincangan kita pada malam ni. Okay, saya akhiri dengan Taufiq wal Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.